ذا الجلال والإكرام يا شفيع يا النور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله يا ربي وجود قيدا باقى مخالفته حوادثي قيمه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سما بصر كلام قدرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما وجود دم باقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سما بصر كلام قدرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما وجود دين باقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سما بصر كلام قدرا مريدا علما حيا سميعا متكلما. Alhamdulillah. Ke surat Al-Quran kita ke surat 2 surah At-Taubah ke surat 202 surah At-Taubah ke surat 202 ayat ya apa? 94. Surah At-Taubah 202 semua dah kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surah Taubah ayat 94. Wah, 202. Ya, Pak Umay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله
حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hormati tuan-tuan dan puan sekalian. Hari ini kita kaji dalam bab tauhid, surat apa?
81 Rumi Jawi 52 kan. Ta'alluq ilmu. Nah, Jawi 52 ta'alluq ilmu. Jadi kita sambung kajian kita. Kita tahu dah makna ta'alluq, bergantung. Jadi bertalian, berhubungan, itu makna ta'alluq. No? Hubungan ataupun kaitan disebut dengan ta'alluq. Jadi ta'alluq ilmu kepada wajib, hubung kait ataupun kaitan sifat ilmu itu kepada wajib adalah ilmu berta'alluq ia kepada wajib, mustahil dan juga harus. Gambaran wajhu itu gambaran. Bagaimana gambaran ta'alluq dia? Yaitu gambaran ta'alluq dia ialah inkishaf, yaitu terang, nyata, jelas, meliputi makna dia. Jadi gambaran ta'alluq dia ialah inkishaf. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi ilmunya pada segala sesuatu makhluknya. Meliputi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap makhluknya yang dia cipta. Semua makhluknya yang dia cipta, maka Allah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, dan terang pengetahuan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiada terlindung pengetahuannya kepada makhluknya. Sebab itulah kalau kita tengok meliputi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap makhluknya, zahir dan batin. Maka bahagian ta'alluq satu jua, iaitu tanjizi qadim. Tanjizi qadim artinya tunai pada azali. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengetahui dan Allah telah tetapkan pada ilmunya segala yang terjadi, yang akan berlaku pada ilmunya azali, kan, qadim. Betul, tanjizi qadim nama dia, tunai pada azali. Pada azali kita ni semua ada pada ilmu Allah. Hidup, duduk kita dalam majlis ni, kan, tu pada ilmu Allah telah pun tunai pada azali Allah Tuhan. Mengetahui pada segala yang wajib, mengetahui pada segala yang wajib. Betul, ada dalam ilmu Allah. Jadi segala sesuatu ada pada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah pun berlaku, yang telah pun terjadi. Sebab itulah inkishaf tadi, terang, nyata, meliputi segala sesuatu. Betulah ilmu, dan dia ta'alluq dia kepada wajib, kepada mustahil, dan harus. Ada hubung kait dia, dan ada kaitan. Okay, kita sambung. Jadi tunai pada azali, mana pada azali, mengetahui pada segala yang wajib, iaitu diketahui zatnya dan sifat-sifatnya, dan mengetahui yang mustahil, iaitu diketahui pada azali. Syarikul bari. Syarikul bari makna dia apa? Makna dia apa? Ada Tuhan selain daripadanya. Itu mustahil. Nama syarikul bari. Maka Allah mengetahui benda yang mustahil, iaitu apa? Ada Tuhan selainnya. Mustahil. Allah tahu. Allah mengetahuinya. Nah, syarikul bari. Ini tiada baginya. Mana syarikul bari ni tiada baginya. Tiada baginya. Masya Allah, kan? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui pada yang wajib, dan juga pada yang meliputi juga pengetahuannya pada yang harus dan mustahil. Bunyi apa? Bunyi panggil ya? Oh.
Laju lah. Aircon tak ada kat dekat sana. Ada. Jadi insyaAllah. Syarikul bari. Syarikul bari makna dia iaitu tiada baginya. Makna tiada baginya syarikul bari. Mesti ada Tuhan baginya. Yang mustahil. Sebab apa? Mustahil. Bagi Allah ada syarik. Kan? Maka mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kita baca doa, baca Fatihah sekali, baru teringat. Cucu macam anak cicit ya. Kalau cucu ada anak cicit kan. Cicit macam ni lah macam Fatihah Fakhriyah. Sakit. Jadi kita baca Fatihah baru teringat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sambung. Yang mau teringat tadi tak teringat kan? Tak teringat kita baca Fatihah. Kan? Alhamdulillah teringat tengah-tengah majlis ilmu. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi dan mengetahui segala yang harus. Allah mengetahui segala yang harus. Dah ada pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tanjizil qadim, mana ada ketika qadim di zaman di azali. Jadi mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala segala yang harus, iaitu diketahui segala yang harus yang telah ada. Allah mengetahui segala yang harus yang telah ada dan yang lagi akan diadakan dan yang lagi akan ditiadakan. Allah mengetahui dalam ilmunya yang telah Allah ciptakan, adakan, yang tengah diadakan, yang akan diadakan, dan yang tidak akan diadakan. Allah mengetahuinya. Masya Allah. Jadi semuanya itu ada pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah adakan, yang Allah dah ciptakan, Allah mengetahuinya. Pengetahuan inkisaf, iaitu pengetahuan meliputi, bukan juzuk, bukan pengetahuan juzuk, bukan pengetahuan sebahagian. Tak sama dengan pengetahuan hamba, iaitu kita. Makhluk kita ni walaupun kita tahu, bukan meliputi sebahagian dia. Sebab tu ada sebut dengan pakar. Ada pakar jantung, dia tak tahu pasal otak. Kan? Ada pakar otak dalam atas ni. Kan? Dia boleh keluarkan otak ni, tapi dia tak tahu pasal perut. Kan? Dia mengetahui pasal tulang. Tulang dia tahu. Dia kaji ilmu tulang. Bab tulang dia tahu semua. Tulang kambing, tulang lembu. Dia semua tahu. Kan? Jadi, dan ilmu sebahagian dia tak tahu pasal gigi, tak tahu. Walaupun gigi tu lebih kurang tulang semua. Kan? Tapi sama. Maknanya apa? Yang tu tak tahu. Maknanya apa? Makna dia ilmu kita ni juzuk. Ilmu kita ni tidak meliputi. Kita mengetahui sebahagiannya. Sebahagian ni kita tak tahu. Sebab itulah datang khabar kepada kita pelbagai. Dalam satu terjadi sesuatu kejadian, walaupun kejadian itu sama, apa dia? Tsunami. Tapi berita sampai kat kita, terpulang orang yang menyampaikannya. Orang yang sampaikan kepada kita, tu pun terpulang pengetahuan dia. Tidak meliputi. Kan? Segala sesuatu yang terjadi di sebelah ni, dia ceritalah jadi sebelah ni. Tu pun tak semua. Dia kata kat sini, datang 2 meter lah. Ataupun dia kata apa? 10 kaki tu. Tingginya. Ombak main. Tu belah dia. Belah lain pula cerita. Mana dia apa? Ilmu yang meliputi itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juzuk saja. Tu pun juzuk pun tak sempurna. Kan? Jadi itulah makna dia apa? Manusia ni lemah.
Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap yang Allah telah menciptakannya, yang Allah ciptakan Allah mengetahuinya. Sama ada yang telah Allah ciptakan meliputi segala sesuatu yang belum Allah menciptakan, dan yang Allah tak ciptakan pun Allah tahu. Allah tak takdirkan dia, Allah tak ciptakan dia. Masya Allah. Jadi, dan mengetahui yang mustahil dan mengetahui segala yang harus tadi, iaitu diketahui segala yang harus yang telah ada. Yang telah ada Allah tahu. Allah telah adakan kita. Allah mengadakan kita ni. Allah mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan meliputi kita. Allah tahu diri kita, dalaman kita, maksud kita, tujuan kita, niat kita. Allah tahu semua. Darah kita duduk dalam ni macam mana, kan? Jantung kita, nadi kita ni, detak nadi kita ni. Allah mengetahui semua segala sesuatu, dan pengetahuannya pengetahuan meliputi. Maka yang lagi akan diadakan, dan yang lagi akan diadakan. Yang akan diadakan, Allah mengetahui apa yang Allah ciptakan selepas ni. Manusia tahu tak? Tak tahu. Kita hanya boleh agak saja. Kita boleh mengetahui apa? Firasat saja. Kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku melalui ilmu yang Allah telah pun beritahu kepada kita. Melalui ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Kemungkinan-kemungkinan. Tapi kejadian tu banyak mana, berat mana, lama mana, kita tak tahu. Hanya Allah yang akan menentukannya. Masya Allah. Sebab itulah ketika mana Umar Mukhtar ditanya oleh penjajah, ditangkap oleh penjajah, kan? Dan dia ditanya, dia kata apa? Kamu berjuang, kamu melawan kami, kamu tahu tak lama mana kamu lawan kami? Dia kata apa? Pasal lama, masa saya tak ada urusan, tetapi saya hanya berjuang untuk agama Allah. Lama mana, itu pula Allah yang tentukan. Mana dia apa? Takat mana, lama mana, kemudian dia menang ke kalah, ada pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas dia hanyalah berjuang. Macam itu jugalah kita. Tak dunia ni. Tugas kita berusaha. Tugas kita untuk ilmu. Sama ada kita dapat ilmu ni banyak ataupun sikit, Allah yang akan membahagikannya. Kita hanya menerima dan berusaha. Dan semua macam tu juga dalam kehidupan kita. Mencari rezeki pun sama juga, kan? Kita juga berusaha, tapi banyak mana yang kita dapat terpulang kurniaan Allah kepada kita. Tuan-tuan rahmakumullah. Dan lagi akan diadakan. Dan yang lagi akan ditiadakan. Yang lagi akan ditiadakan. Allah mentiadakan, Allah mengetahui. Jadi yang tidak Allah menciptakannya, mustahil tercipta. Yang Allah ciptakan, mustahil tidak tercipta. Setiap yang Allah ciptakan, maka kun fayakun. Yang Allah tidak kehendaki dia tercipta, maka sampai bila pun dia tidak akan tercipta. Maka tiada bagi yang ta'aluk salahi qadim dan tanjizi hadis. Kenapa? Jika ta'aluk salahi qadim atau tanjizi hadis melazimkan Tuhan itu bersifat jahil. Maka tiada baginya ta'aluk salahi qadim. Sebab apa salahi qadim? Patut baginya menciptakan pada azali, tapi dia tak menciptakan. Tidak. Patut baginya mengetahui, tapi dia tidak mengetahui. Mana dia? Jahil. Mustahil bagi Allah SWT. Maka tiada ta'aluk dia salahi qadim ataupun tanjizi hadis. Sebab apa? Sebab ketika mana ada ta'aluk qadim tadi, salahi qadim ataupun tanjizi hadis, maka melazimi sifat jahil, tidak diketahui yang telah diciptakan, maka itu mustahil. Sebab itulah yang ada apa? Salahi tanjizi qadim, iaitu tunai pada azali. Itulah sifat ta'aluk ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu tunai pada azali. Segala sesuatu ada pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dicipta, yang akan dicipta, dan yang tidak akan dicipta
hanya ada dah pada ilmu Allah Subhanahu wa taala tanzizi qadim kan, saluhi qadim kan. Tanzizi qadim nama dia, iaitu Allah mengetahui pada azali. Karena jika ada ta'alluq saluhi qadim, maka melazim zahil, ketahui olehmu adalah ta'alluq qudrah. Jadi ta'alluq qudrah ketahui oleh kamu. Ada telefon. Ada panggilan kan? Jadi ketahui oleh kamu adalah ta'alluq qudrah, iradah, ilmu. Hal keadaannya beratur, iaitu ta'alluq qudrah mengikut ta'alluq iradah, dan ta'alluq iradah mengikut ta'alluq ilmu juga. Semua ta'alluq qudrah mengikut ta'alluq iradah. Itulah qudrah, iradah, dan ta'alluq iradah juga mengikut ta'alluq ilmu. Allah menciptakan sesuatu dengan ilmu Allah. Kemudian ketika Allah menghendaki dengan iradahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakannya dengan qudrat Allah. Allah Maha Kuasa. Patut kata Allah Maha Kuasa. Dia kata Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu dan tidak menciptakan segala sesuatu. Allah Maha Kuasa. Dan Allah qudrah. Dan dengan kehendaknya, dengan iradahnya, Allah menciptakan yang ada pada ilmunya. Segala sesuatu ada pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah pun diketahui oleh Allah kejadiannya bila, dan terciptanya bila, binasa matinya bila, dan Allah mengetahui dalam pengetahuan yang meliputi. Wallahu a'lam bishawab. Ta'alluq sama' dan basar. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Ta'alluq sama' dan basar, pendengaran dan penglihatan. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ta'alluq sama' dan basar. Maka kedua-dua sifat itu tertentu ta'alluq kepada yang maujud. Tertentu ta'alluq dia kepada yang maujud. Maujud dia apa? Yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maujud fi ilmillah. Ada pada ilmu Allah. Pada kita belum wujud lagi. Pandangan manusia, ilmu manusia tak wujud lagi. Tapi benda tu wujud pada ilmu Allah. Maka ta'alluq sama' dan basar ini ialah tertentu ta'alluq kepada yang maujud. Sama ada yang maujud itu wajib atau harus, dengan syarat yang harus ini maujud. Dengan syarat dia apa? Maujud. Ada. Jadi kita ketahui tadi, mana dia apa? Maujudat kan? Sama ada wajib atau harus, dengan syarat yang harus itu maujud. Kalau wajib tu memang wujud pun dah kan? Wajibul wujud. Itu zat Allah Subhanahu wa taala. Yang harus ni ada pada ilmu Allah Subhanahu wa taala dah, telah pun ditentukan kan? Karena ada yang harus tidak maujud. Ada yang harus tapi tak maujud. Harus tapi tidak maujud. Seperti apa? Mungkin dalam ilmu Tuhan yang tidak hendak dijadikan. Maujud tapi apa nama? Harus tapi tidak maujud. Contohnya apa? Harus bagi Allah menciptakan sesuatu yang Allah tidak berkehendak menciptakannya. Kan harus. Tapi Allah tidak berkehendak untuk menciptakannya. Maka tidak maujud. Walaupun dia harus. Harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu. Tapi Allah tidak berkehendak untuk menciptakannya. Maka ketika mana Allah tidak berkehendak menciptakannya, maka dia tidak tercipta, tidak maujud. Maka harus. Jadi ta'alluq sama' dan basar ini, ta'alluq sama' dan basar ini ialah kepada yang harus, yang maujud.
Bukan yang harus yang tiada wujud. Yang harus yang mewujud. Ya Allah telah ciptakan ataupun Allah yang akan ciptakan, kan? Yang Allah tak akan ciptakan tapi Allah ciptakan, kan? Dan bukan pada yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu pun harus bagi Allah tapi tidak mewujud. Boleh ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, mudah, nak bagi mudah. Saya nak sederhanakan kalam ataupun bahasa. Harus belum tentu dia mewujud. Harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Harus. Harusnya apa? Boleh. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Harus bagi Allah. Allah menciptakan. Jadi ketika mana harus ni, ketika mana Allah telah menciptakan, maka disebut yang mewujud. Benda yang harus, yang Allah tidak ciptakan, Allah tidak berkehendak menciptakannya, tapi benda itu harus bagi Allah, maka tidak disebut dengan mewujud. Pasal apa? Allah tidak menciptakan. Faham dah apa ini? Mudah kan? Telefon ni. Kan? Pelan-pelan je, mudah je. Jadi harus. Jadi sebab itulah setiap yang harus tu belum tentu mewujud. Sebab apa? Sebab kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan jadi. Kalau Allah menghendaki, maka jadi. Yang jadi itulah disebut dengan mawjudun. Ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seperti contoh sini. Dalam ilmu Allah, dalam ilmu Tuhan, yang tidak hendak dijadikan seperti beriman Abu Lahab. Dalam ilmu Allah, Allah tidak hendak menjadikannya apa dia? Beriman Abu Lahab. Allah tidak hendak menjadikannya pada ilmunya, kan? Maka tidak ta'aluk sama' dan basar. Maka tidak ta'aluk sama' dan basar. Maka tidak ada hubung kait sama' dan basar. Kenapa? Telah berta'aluk ilmu Tuhan bahawa Abu Lahab itu tiada beriman. Sebab dia ta'aluk pada ilmu dah. Pada ilmu Allah SWT bahawa Abu Lahab itu tidak beriman. Dan harus bagi Allah, kan? Harus bagi Allah menciptakan Abu Lahab ni beriman. Tetapi Allah tidak berkehendak menciptakan Abu Lahab ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sampai mati tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ta'aluk keduanya itu kepada yang mustahil. Dan tidak ta'aluk kepada keduanya itu, iaitu bersama dan basar, pada yang mustahil. Apa mustahil? Syarikul bari, mustahil. Maka tiada ta'aluk pada keduanya, tiada hubung kait pada keduanya, ataupun tiada hubung ataupun kaitan pada keduanya, sama dan basar, kepada yang mustahil. Pasal apa? Tiada. Kan? Karena tiada mawujud wajhu ta'aluknya. Sebab apa? Tiada mawujud gambaran ta'aluk dia ataupun wajhun ta'aluk dia, iaitu inkishaf. Inkishaf ni apa? Melihat, mengetahui, bukan meliputi, terang. Mana dia? Terang, kan? Nampak. Kalau meliputi dia apa? Ilmu. Meliputi. Yang ni nampak. Sama' dan basar. Inkishaf. Terang dan meliputi tertentu pada yang ada jua. Jadi, kedua yang itu tidak ta'aluk kepada mustahil. Pasal apa? Sebab tiada. Syarikul bari kan tak ada. Syarikul bari tak ada. Adapun ilmu, yang tadi ilmu tadi, Allah mengetahui pada yang mustahil. Sebab apa? Allah mengetahui syarikul bari tiada, tak ada. Tapi pada sama' dan basar ketika mana yang mustahil, maka sama' dan basar tiada hubung kait ataupun tiada bertakluk dia kepada mustahil. Sebab itulah kedua sifat ini dia takluk kepada apa? Yang mawujud.
saja, yang maujud saja. Sama ada yang maujud itu wajib atau harus. Itu saja. Sama ada yang maujud itu wajib, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala, ataupun harus. Tetapi dengan syarat harus itu telah pun maujud. Itu. Dan dia tidak bertakluk kepada mustahil ataupun yang harus yang tidak maujud, maka tidak takluk dia. Maka inkisab ilmu tiada sama dengan inkisab sama' dan basar. Maka terangnya ilmu ataupun disebut dengan meliputi ilmu tidak sama dengan meliputi sama' dan basar, yaitu inkisab pendengaran dan penglihatan. Adapun hakikat, adapun sesungguhnya tiada sama ini tidak dapat diketahui, hanya Tuhan saja yang mengetahui persamaannya. Ditutup dengan apa? Tidak sama, betul. Tapi tidak sama ni takat mana? Allah saja yang mengetahui tidak sama. Ya. Maka sebab tiada sama di antara tiga sifat itu. Karena jika sama, inkisab pada ketiga-tiga sifat itu, niscaya jadi tahsilul hasil. Kalau sama, maknanya apa? Menghasilkan yang telah terjadi, menciptakan yang telah tercipta. Yang itu sia-sia lah. Kan? Menciptakan yang telah tercipta. Kan? Maka sia-sia. Nama tahsilul hasil. Maka bagi ta'aluk tiga bahagian. Maka bahagiannya ta'aluk tiga bahagian. Yang pertama, ta'aluk saluhi qadim. Ni ta'aluk kepada siapa ni? Ta'aluk kepada sama' dan basar. Ilmu tadi satu je, iaitu tanjizi qadim. Tunai pada azali. Itu ilmu Allah. Allah mengetahui pada segala sesuatu yang wajib, harus, mustahil. Adapun ilmu, adapun sama' dan basar ini, maka dia ta'aluk dia saluhi qadim, iaitu patut dan layak pada azali Tuhan mendengar dan melihat akan perkara yang harus, yang lagi akan diadakan. Itu saluhi qadim. Patut bagi Allah mendengar dan melihat segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan dan akan dijadikan, akan diadakan. Yang kedua, ta'aluk tanjizi qadim, tunai azali namanya. Yaitu tunai pada azali. Tunai pada azali. Tuhan mendengar pada yang wajib, iaitu apa? Dirinya, zatnya yang wajib. Iaitu seperti apa yang ia sendiri berkata-kata. Iaitu Allah sendiri berkata-kata dan melihat yang wajib, iaitu ia melihat akan zatnya dan sifatnya sendiri. Dia mendengar kalamnya sendiri dan dia melihat zat dan sifatnya sendiri. Itu sebutkan tanjizi qadim, tunai pada azali. Allah mendengar kalam dia, Allah melihat zatnya. Nama dia apa? Saluhi tanjizi qadim. Yang pertama dia apa? Saluhi qadim, iaitu tunai pada azali. Yang ketiga, ta'aluk tanjizi hadis. Ta'aluk tanjizi hadis, yang ini tunai pada baharu, tunai pada hari jadi, tunai pada ketika mana menciptakannya. Allah ciptakan benda yang baharu. Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat akan yang harus, yang telah pun ada, yang telah ada. Allah mendengar, Allah maha melihat kita ni. Allah telah menciptakan kita. Allah maha mendengar apa yang kita bisikkan dalam hati kita, yang terdetik, yang terlintas dalam fikiran kita, yang terdetik dalam hati kita. Allah tahu.
Allah Maha mendengar segala sesuatu yang kita rahsiakan dalam diri kita. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala pada mana kita kaji dulu, mendengar Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara dan tanpa suara, Allah Maha mendengarnya, dan tanpa alat cuping telinga, kan? Allah mendengarnya. Allah mendengar segala sesuatu. Dan juga melihat, Allah melihat segala sesuatu tanpa penghalang, tanpa ada yang melindungi ataupun yang menghalangnya. Khalas, iaitu ta'aluk basar dengan sama dengan basar. Jadi kesimpulan dia kita tahu dah, ta'aluk ilmu tadi hanya ada, ta'aluk ilmu ada pada wajib, ada pada harus, dan ada pada mustahil. Adapun kemudian ingat, ta'aluk ilmu itu meliputi segala sesuatu. Adapun ta'aluk sama dan basar hanya dia ta'aluk kepada apa? Kepada maujud, kepada maujud. Sama ada yang maujud itu wajib ataupun harus, dengan syarat yang harus itu telah pun wujud, maujud. Yang harus yang tiada maujud, maka tidak bertakluk sama dan basar kepadanya. Boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini belajar ta'aluk ni, kan? Susah sikit ta'aluk ni, kan? Jadi yang kita kena tahu apa makna ta'aluk ni apa? Hubung kait. Dah. Apa makna ta'aluk? Hubungan ataupun kaitan sifat ini dengan penciptaan. Itu. Hubungan kaitan, hubung kait sifat tu dengan yang Allah ciptakan. Itu. Itu hubung kait dia. Sebab itulah hubung kait apa? Hubung kait sama dan basar dengan apa yang Allah ciptakan. Itu. Ataupun hubung kait dia ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan juga harus. Itu. Maka ta'aluk kalam. Ta'aluk kalam ni pada wajib, mustahil, dan juga harus sama tadi. Kan? Sama macam ilmu. Adalah kalam berta'aluk ia pada yang wajib, yang mustahil dan harus. Ada hubung kait dia. Kalam ni pada wajib, zat Allah. Dan pada mustahil, Syarikul Bari tadi, yang selain sekutu bagi Allah, kan? Yang tiada sekutu bagi Allah. Yang harus, yang tu harus. Dengan ta'aluk dalalah nama dia. Ta'aluk dia apa? Ta'aluk menunjuk. Sebab itulah apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sesuatu, berkalam, berkata-kata, dengan memerintah, kun fayakun. Dalalah, menunjukkan. Maka ia ta'aluk tanjizi qadim jua, iaitu tunai pada azali jua. Iaitu tunai pada azali. Allah berkata-kata pada yang wajib seperti firman Allah, Anallah la ilaha illa ana. Maka Allah berkata-kata, ni wajib. Pada apa? Pada zatnya. Anallah, kata Allah. Allah menunjuk siapa? Menunjuk kepada zatnya. Anallah la ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan saya, kata Allah. Allah berkata-kata menunjuk kepada siapa? Zat. Yang wajib itu. Zat Allah wajib berwujud. Dan berkata-kata yang kepada yang mustahil. Seperti firman Allah, firman-Nya menghikayatkan percakapan Nasrani, iaitu Innallaha salisu salasah. Ini mustahil. Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata pada menghikayatkan perkataan Nasrani, iaitu
Benda yang mustahil. Sesungguhnya kata Nasrani apa? Sesungguhnya Allah itu 3. Tuhan itu 3 dia kata. Itu mustahil. Kan? Dan berkata-kata yang harus seperti apa firman-Nya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum. Allah menciptakan kamu dan Allah menciptakan perbuatan kamu. Ini harus. Jadi berkata-kata Allah Subhanahu wa taala pada wajib iaitu menunjuk dirinya. Kemudian mustahil iaitu menghikayatkan kalam Nasrani. Yang mustahil lah, yang tak ada, kan? Kemudian Allah berfirman pada yang harus, kan? Iaitu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, sekali lagi 948 ni, kan? Barang diketahui adalah ta'aluk sifat yang 6 yang tersebut dengan iktibar tempat, iaitu bertaluk kepada, terbahagi kepada 2 bahagian. Ini kalam tadi. Yang pertama bertaluk kepada zat Tuhan. Ta'aluk kepada zat Tuhan, iaitu berkata-kata Allah Subhanahu wa taala pada zatnya. Dan yang lainnya iaitu ilmu, kalam, sama' dan basar. Ilmu, kalam, sama' dan basar. Jadi ada hubung kait dia zat, ya, kepada zat. Ada hubung kait dia kepada zat Tuhan dan zat yang lainnya, iaitu ilmu, kalam, sama', basar, sifatnya. Yang kedua bertakluk kepada zat yang lain. Tidak ada zat Tuhan iaitu kudrat dan iradah. Kemudian sifat 20 dengan nisbah bagi takluk itu ada 4 bahagian. Baca aja dulu. Yang pertama, tiada bertakluk dengan sesuatu iaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah dan sifat hayah. Karena sifat-sifat ini tidak menuntut perkara yang lebih dari berdiri pada zatnya. Jadi sifat-sifat semua ni, nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah ni, dia tiada menuntut sifat yang lain melainkan pada berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua bertakluk, hubung kait ada kepada mungkin jua, iaitu qadrah, iradah, kuasa Allah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga bertakluk kepada segala yang maujud jua, iaitu sama' dan basar. Ini baru je kita kaji tadi. Sama' dan basar, takluk hubung kaitnya pada maujud saja. Wajib dan harus, harus pun pada maujud saja. Yang keempat bertakluk kepada yang wajib, mustahil dan harus, iaitu sifat ilmu dan kalam. Sifat ilmu dan kalam dia bertakluk kepada mustahil, wajib dan harus. Maka nyatalah yang terlebih umum sifat takluk ialah ilmu dan kalam, dan yang terlebih khas ialah qudrah, iradah, dan yang antara umum dan khas ialah takluk sifat sama' dan basar. Wallahu a'lam bissawab. Jadi berkenaan dengan hubung kait ni, mau takluk Allah, apa takluk sifat ni, kan, maka ini memerlukan satu kajian-kajian yang mendalam. Akan kita kaji pada kitab yang lain, insya-Allah. Huraian-huraian barulah kita lebih memahami. Bukan tak faham dah, faham juga. Jadi kita dalam bab asas ni, jadi kitab asas kita, Risalah Tauhid ni, kita kena jaga ataupun tak habis lagi, tutuplah. Nah, kita kena tahu dalam bab istilah-istilah dulu sebelum kita akan masuk ke dalam kitab yang huraian. Kita fokus dalam bab istilah dulu. Apa makna ta'aluk? Apa makna saluhi qadim? Apa makna tanjizi qadim? Apa makna tanjizi hadis? Apa makna saluhi apa nama qadim? Semua ni kena tahu. Apa makna ta'aluk? Sebab apa? Sebab istilah-istilah ni pun takat tu saya tahu. Tu okey dah. Sebab ketika mana sampai satu kitab huraian esok, kita tak pening dah. Oh yang ni dia. Jadi kita akan dapat. Sebab apa? Sebab kita tahu istilah dah.
Jadi jangan kita pening dalam bab tak faham, lupa pula istilah. Istilah tu yang sepatutnya kita pegang pada asas. Semua macam tu. Kalau kita asas, ilmu istilah tu kita kena kaji dulu. Sebelum masuk kepada kitab huraian. Kan? Kita pegang benda ni, kita pegang benda apa dia disebut dengan apa, wajib itu apa, kan? Mustahil itu apa, harus itu apa, wajib apa, zat wajibul wujud bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil itu apa? Contoh syarikul bari tadi. Syarikul bari itu apa dia? Iaitu sesuatu sekutu bagi Allah. Syarikul bari itu mustahil adanya. Tiada. Dia tiada. Itu. Mana benda-benda ni, istilah-istilah ni kita dah tahu dah. Ketika mana sampai huraian, maka mudah kita untuk mengetahuinya. Wallahu a'lam bis-shawab. Dapat soalan? Alhamdulillah.